Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala di nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar imannya ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mereka itulah orang-orang yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan buat selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan, mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan perintah Allah, kita menjunjung tinggi segala arahan daripada Allah, dan kita meninggalkan segala larangannya. Dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana alhamdulillah pada hari ini dapat sama-sama kita berada pada hari Arafah, hari yang pada pagi inilah akan keluar seluruh jemaah haji daripada tempat penginapan mereka dengan niat untuk menunaikan haji dengan melakukan rukun yang kedua selepas niat, iaitulah wukuf di Arafah. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, wukuf di Arafah inilah di antara gambaran yang boleh kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan antara suasana padang mahsyar yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan untuk manusia dihimpunkan di padang mahsyar kelak suatu hari nanti. Bagaimana Arafah menjadi saksi pada setiap tahun berimpunnya seluruh umat Islam di seluruh dunia dalam menjadi duyufur rahman ataupun tetamu Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Justru tuan-tuan sekalian, inilah di antara ketaatan yang telah ditunjukkan oleh sebahagian di kalangan kita dengan menunaikan haji, melaksanakan rukun haji, dalam membuktikan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun begitu kita yang tidak menunaikan haji, kita disunatkan pada hari ini untuk berpuasa 9 Zulhijjah, dalam menunjukkan juga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kerana terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang kelebihan berpuasa di bulan di hari Arafah. Seumpama Allah Subhanahu wa taala memadamkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Justru tuan-tuan sekalian, inilah bukti keimanan kita kepada Allah, yang tidak ragu-ragu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat muqaddimah yang saya bawa sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata yang lain, mereka menjunjung tinggi segala perintah arahan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Mereka melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya tanpa sedikit pun ada keraguan dalam diri mereka, asalkan ia merupakan arahan dan perintah daripada Allah. Tidak ada keraguan di dalam hati orang-orang yang beriman. Berbetulan bagaimana kewajipan ataupun bagaimana ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan intipati kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan puteranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Saffat. Dalam surah As-Saffat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketaatan yang telah ditunjukkan oleh kedua-dua orang nabi dalam membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini, mutaakhir ini, seolah-olah di kalangan masyarakat kita seolah-olah seumpama terlepas pandang dalam kita nak menyambut Aidil Adha, dalam kita nak menyambut Hari Raya Korban. Bukalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukalah yang dikira di sisi Allah darah dan daging yang dikeluarkan pada setiap Hari Raya Korban. Akan tetapi yang dikira ialah ketakwaan yang mengiringi korban tersebut. Kerana tuan-tuan sekalian, bukti keimanan dan ketaatan, keyakinan yang penuh kepada Allah yang ditunjukkan oleh kedua-dua orang Nabi tersebut, Allah rakamkan dalam ayat yang saya baca sebentar tadi. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Allah Ibrahim bermimpi di dalam mimpinya. Bermimpi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya Nabi Allah Ibrahim menyembelih puteranya. Mimpi seorang Nabi ini adalah wahyu. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpi di kalangan para Nabi ialah wahyu. Justru apabila Nabi Allah Ibrahim datang bertemu dengan anaknya, fanzur maza tara, diceritakan tentang mimpi perintah Allah supaya Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim tanya pendapat Nabi Allah Ismail, fanzur maza tara, apa pendapat engkau wahai anakku? Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abaku, wahai bapakku, buatlah apa yang telah diperintahkan, nescaya engkau akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Justru tuan-tuan sekalian, di sini